الرحمن الرحيم وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita lihat di tafsir jadi itu lagi tulis saja istagfirullah alaihi wa syaitan wa tasawu bi Allah. Pada 19 surat 544. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. استهوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك ذكر الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الله ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز صدق الله العظيم. Istahwal alaihim syaitan telah hidup lagi. Itulah syaitan itu telah menguasai semua memiliki, tetapi bukan secara mutlak. Tidak ada sunnah macam mengajar kita. Selagi mana kita bernama makhluk, pemilikan tidak secara mutlak. Yang perlu kita tahu. Kalau mutlak selamanya. Itu istilah kita. Kerana itu dan istahwal alaihim syaitan wa fansahum dzikrallah. Tidak selama-lamanya sekiranya dia bertobat, dia inabah, maka syaitan itu akan melepaskan ikatannya. Kerana pada tarikat syaitan, segala amalan salih itulah yang akan dia hasut. Disebabkan dalam segala perbuatan itu perbuatan yang buruk, dia tidak perlu menghasut. Tetapi perbuatan itu adalah perbuatan amalan yang salih yang menampilkan diri suatu Allah yang menyebabkan seorang itu dapat rahmat dari Allah. Iaitulah yang dia datang tu. Sehingga manusia sedang perbuatan, maka dia dikuasai oleh syaitan itu. Telah kita belajar juga di saudara akidah Islam bahawasanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaitan boleh menguasai seseorang. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya berjaya menghasut, jaya juga membisikkan sesuatu, sehingga manusia mengikut arahannya langkah-langkah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala khutuwati syaitan, wala tattabi'u khutuwati syaitan." Dan jangan kamu mengikut langkah-langkah syaitan. Jadi maksudnya adalah tidak lain melainkan maksud istahwal alaihim syaitan, syaitan telah menguasai sehingga manusia mengikut langkah-langkah. Fa'amsahum dzikrallah, sehinggalah manusia yang telah dikuasai oleh syaitan itu, maka dia melupakan Allah. Itu. Melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang tidak lain melainkan adalah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan melalui Rasulullah. Itulah maksud bangsa berperintah Allah. Apa yang diperintah Rasulullah melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala perkara yang fardu ibadah syariat. Dan syaitan disebalikkan. Jadi seperti mana kita lihat yang sibuk orang munafik, orang musyrikin dan kita, itu semua yang bertentangan dengan apa yang dibuat oleh Rasul. Itu yang menyebut, itulah maksud mereka menumpaki Allah. Jadi lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ada sesuatu daripada Allah sampai dulu kepada manusia.
Bila dah sampai diperintahkan untuk mengikutinya, lalu manusia enggan. Itulah barulah disebut maka manusia melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa maksudnya di sini? Iaitulah utusan dari Rasulullah SAW mendapat wahyu ar-risalah daripada Allah, maka dibentangkan itu semua. Lalu golongan manusia ini tak berminat untuk mengambil daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada Rasul, yang telah Rasulullah bentangkan. Jadi manusia yang menjauhkannya itulah manusia mutik Allah. Itu maksudnya mereka lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan apa? Kata ulama, maksud lupa di sini bukan bermaksud lupa. Lupa. Apa maksud lupa? Lawan ingat. Seperti mana orang munafik dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawasanya tidak ada orang munafik itu mengingati Allah Subhanahu Wa Taala illa qalila. Paling sedikit. Banyak sifat orang munafik yang masih ingat Allah. Lalu dalam ayat ini, fa'asam Allah ini seperti orang munafik itu. Lalu mengapa disebut? Lalu mereka lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini dijawab oleh ulama bahawa ingat itu dia ada kaitan dengan sesuatu yang berada di dalam akal fikirannya. Lalu masuk ayat ini sehingga mereka lupa ke Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata ulama, dasar utama yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah akidah, ibadah, syariat, di mana mereka tak berada di antara landasan itu. Jadi itulah masuk Al-Ansar di Qur'an. Contoh mudah begini, kita yang beribadah, kita yang solat. Ada kalanya boleh dikatakan bahawasanya dalam solat pun ada kalanya kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dihentikan. Tetapi itu masuk ke fa'izahum zikrullah, masuk ayat. Tetapi tidak termasuk. Itu yang kita kena faham tu. Jadi masuk lupa Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan menunjukkan bahawasanya lupa. Ada kalanya memang kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya kehadiran jiwa untuk ingat Allah itu tak wujud pada diri kita itu. Lupa dah. Tapi kata ulama, maksud lupa di sini bukannya itu, tapi jauh lebih besar daripada itu. Maksudnya melupai tentang akidah, tentang syariat. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut yang terakhir, umul khasir. Jadi golongan yang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini golongan-golongan yang rugi. Lalu Allah menyebut, ulaika hizbul syaitan. Dan mereka itulah kuatnya syaitan. Itulah golongan-golongan syaitan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan hizbul syaitan, kalimah ulaika kembali balik pada syaitan ke ataupun kembali pada manusia tadi? Jawapannya adalah kembali pada manusia yang mengikut syaitan itu. Kembali pada manusia yang syaitan berjaya menguasainya. Itu. Ada, ingatlah, inna hizbal syaitan humul khasirun. Ingatlah bahawasanya kuat syaitan itu ataupun golongan syaitan itu adalah mereka-mereka yang rugi. Apa maksud rugi di sini? Mereka hidup tanpa dapat satu manfaat dan kehidupan, maka itu dah masuk kerugian. Disebabkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan agama penting. Dan di dalam agama itu dipelajari agama tersebut, dipelajarinya melalui sumbernya kitab Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran. Kemudian yang dimaksudkan mereka itu golongan yang rugi kerana apa? Syaitan menguasai mereka sehingga mereka adalah orang dalam agama tapi tak faham agama. Itu. Kefahamannya ada dua. Satu adalah fahmun saja. Dia faham. Dia faham. Tetapi dia tidak sampai pada faham yang sebenarnya. Apa maksudnya dia tidak faham sebenarnya tentang agama? Bagi dia, Islam satu agama. Selain pada Islam pun ada agama juga. Apa lagi yang dia rasa dia faham? Islam ada Tuhannya, agama lain pun ada Tuhannya. Jadi soalannya, adakah kamu beriktikad memang ada Tuhan selain pada Allah? Ya, tapi Tuhan itu pada agama lain, ke Islam. Itu bukannya faham agama. Jadi itulah masuk golongan yang rugi. Disebabkan apa? Mereka terhalang untuk dapat kefahaman yang sebenarnya. Itu disebut oleh dalam fahmun. Fahmun itu adalah
kefahaman yang sebenarnya, tapi mereka terhalang untuk mendapat kefahaman yang sepatutnya dalam agama itu. Bila mereka terhalang untuk faham agama, mereka terhalang pula dengan yang ma'rifah. Maksud ma'rifah adalah sesuatu yang mana di dalam mengandungi hakikat yang sebenarnya. Itu ma'rifah. Seperti mana contoh di Quran itu sebagai buku yang diajar oleh guru-guru ustaz-ustaz untuk guru tentang ilmu ma'rifah. Ilmu ma'rifah itu adalah penerangan tentang ilmu yang menjadi hakikat dan bukan kiasan ilmu itu. Dia adalah hakikat. Sehingga kita memahami satu-satu ma'rifah melalui hakikatnya, bukan pada kiasannya. Kiasan pun ada juga dalam ilmunya ma'rifah, tapi itu bahagian yang lain, itu lebih dalam. Jadi oleh kerana itu, barang siapa yang telah dikuasai oleh syaitan, maka terhalang bagi untuk mendapatkan ma'rifah. Seperti mana contoh ma'rifah, kalimatul tauhid, kalimatul tayyibah. Ma'rifah untuk mengenal apa itu kalimat tauhid, apa itu kalimat thayyibah. Maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah. Itu maknanya Muhammadun Rasulullah. Jadi golongan-golongan yang istahwata alaihi syaitan tadi umul khasir rugi disebabkan mereka adalah orang Islam, kerana orang munafik pun Islam, kita pun mengaku Islam juga sebab Allah banyak. Tetapi rugi kerana apa? Mereka tak memahami hakikat Islam itu sendiri. Hakikat Islam itu dibina dengan dua kalimat syahadat, seperti mana kata Rasulullah punya Islam ada konsep syahadat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Jadi syaitan menghalanginya baginya untuk memahami yang ma'rifah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terhalang. Mungkin dia sekadar mengetahui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan engkau Allah, Muhammad itu utusan Allah sesaya. Tidak ada masalah dalam hal itu. Cuma ma'rifahnya terhalang. Mungkin pada fahmun tak terhalang, dia fahamlah agama Islam mana boleh dibandingkan, disamakan dengan agama yang lain. Itu dia faham agama. Tapi mungkin dia terhalang pada ma'rifah. Kenapa? Istahwada alaihi syaitan fa'ansahum dzikrullah. Kata ulama, boleh jadi sebahagiannya ia akalnya, sebahagiannya adalah pengaruh pada syaitan. Ada sebahagian kehidupan seseorang itu dalam satu waktu dia waras di Islam, satu waktu dia pun tak pasti apa di Islam pun tidak ada. Ada di antara mereka tertutup langsung tentang agama. Yatakhabbatu syaitan dal mas. Orang yang makan riba itu kata Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dirasuknya syaitan itu. Bila dirasuk syaitan, kita tengok, saya pun banyak kali tengok orang kena rasuk, tapi tak tahu syaitan apa itu. Syaitan Amerika ke, Mexico ke, kita tak tahu. Sebab dia cakap bahasa tak faham. Kalau bahasa Melayu, kita faham. Kalau dia cakap Mak Saleh, kalau dia cakap apa, kita tahu ini bukan Mak Saleh Malaysia ni. Itu. Apa maksud dia rasuk? Dia rasuk. Bila dia rasuk, bila dah benda tu keluar, kita tahu tak apa tadi, apa yang satu. Tak tahu. Tadi mata buka. Sudah ingat apa kita. Itu dah dirasuk tadi. Kadang-kadang sampai di histeria. Bila tu dah keluar, kita tak tahu tak berlaku apa. Saya nampak sesuatu, tapi sudah tak sedar. Itulah termasuk yang istahwada alaihi syaitan. Cuma dalam ayat ni faham tahu zikrullah sehingga al-khasirun kerana mereka tidak mendapat sesuatu yang sepatutnya mereka dapat, tetapi mereka mendapat sesuatu yang di sebaliknya. Contohnya adalah fahamun, kefahaman. Yang mereka dapat adalah kejahilan, kebodohan dan itu.
Oleh kerana itulah golongan Allah Subhanahu Wa Taala sebut sebelum dia ada golongan yang jahil, yang bodoh. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam kitab itu, saya bodoh sufaha minan nas, secara berkata ni orang-orang bodoh di kalangan manusia. Allah kata kita tu orang bodoh, bukan kita kata Allah. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka kembali kepada syaitan mereka, Allah kata orang munafik itu syaitan. Bukan kita kata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita orang zaman Nabi lah, kita tak boleh kata zaman Nabi ni cakap syaitan mesti ikut duit. Kalau duit banyak 150 juta begitu. Bila sikit di mana dari 15,000 sudah tak. Jadi apa maksudnya di sini? Itu termasuk daripada umul khosirun. Terhalang baginya untuk ada dapat makrifat, terhalang baginya seperti mana contoh ayat sebelum ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada Rasulullah dan juga kepada sahabat, siapa di antara mereka yang suka jumpa Nabi, yang betul-betulkan kasih Nabi, mahabbatul Rasul. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menguji mereka, apabila kamu nak bertemu Rasul, nak berbicara dengan dia secara personal, maka hendaklah kamu sedekah dulu. Tengok-tengok tak ada seorang nak sedekah. Itu apa? Bakhil. Maka mereka terhalang dengan sifat syahwah, kedermawan. Orang yang suka berderma, syahwah, terhalang. Dan orang itu bakhil, bukhul, orang yang bakhil. Jadi itulah khosirun. Kerana apa khosirun? Kerana mereka tak dapat apa-apa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu, golongan yang telah dihasut syaitan sehingga dilupa Allah, kata ulama, sehingga mereka lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi nikmat, memberi anugerah, memberi macam-macam. Oleh kerana itu, golongan ini tidak pernah bersyukur kepada Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidupnya ke dalam keadaan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qalilun min ibadiy syakur. Hanya sedikit saja di kalangan hamba-Ku yang memahami hakikatnya syukur. Yang lain-lain yang mengetahui hakikat kelalaian. Dia tak tahu apa itu syukur, dia tahu lalai. Dia tak tahu pula dia sedang lalai. Itu. Jadi itulah maksud terhalang untuk mengetahui apakah itu hakikatnya syukur. Bila mereka terhadap dengan yang kerana disebabkan gangguan syaitan tadi ataupun kuasa syaitan telah menguasai akal dia, maka terhadap baginya untuk hidup dalam keadaan tawadhu, tawadhu dan juga tadarru, rendah diri. Jadi golongan-golongan ini apa maksudnya? Golongan ini fa'asa'u dzikrullah, sehingga mereka pun hidup dalam keadaan sombong dan takabur. Sombong dan takabur disebabkan apa? Dikuasai akalnya oleh syaitan, menyebabkan mereka hidup dengan yang kesombongan dan juga ketakaburan. Jadi rugi dan hidupnya pun rugi. Sebab itu hidupnya adalah tawadhu dan tadarru. Dalam keadaan merendah diri, rendahkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu benarlah mereka. Itu benar orang-orang yang beriman maksudnya. Selain daripada itu, barang siapa yang telah dikuasai oleh syaitan akan akalnya, maksudnya tidak adanya juhdu, kesungguhan, mujahadah. Itu masa orang-orang yang disebutkan dari musyrikin ke kita itu munafik, dia tidak ada bermujahadah dalam agama, tidak ada. Siapa yang mengatakannya? Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana contoh ahli kitab Allah sebut dalam surah An-Nisa bahawa ahli kitab sangat-sangat mahukan masuk syurga dengan cara tak mau beriman, tapi nak masuk syurga. Apa maksudnya? Itu bukan kesungguhan. Kesungguhan adalah dengan keimanan, itu juhdu. Kemudian pula orang yang telah dikuasai akal dengan syaitan, maka dia tidak ada zuhdu. Zuhud zahid pada hidupnya. Maksudnya di sini sentiasa merasai tidak cukup. Seperti mana kata Rasulullah, kalau dia mendapatlah
satu gunung emas, dia akan cari gunung emas yang kedua. Dia dapat gunung emas yang kedua, dia nak cari gunung emas yang ketiga. Dia tak pernah cukup. Dan orang yang dikuasai syaitan tadi juga, dia akan mendapatnya zil, kehinaan. Sepatutnya adalah mendapatnya karam, kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terhadap mereka dan itu apa yang disebut, itu dah disebut golongan syaitan ini semua adalah golongan yang rugi. Mengapa agak yang rugi? Mereka tak mendapat sesuatu yang sepatutnya bagi insan mendapatkan. Apa yang perlu mereka dapat? Kefahaman al-fiqhu. Kefahaman yang lebih mendalam itu disebut fiqhu. Faham biasa-biasa, fahmu. Itu ma'rifah. Bahkan bagi orang mukmin, Allah Subhanahu Wa Taala bagi ilham, bagi firasat, bagi laduni, bagi kasyaf. Itu barang siapa yang tidak mendapatkannya kerana dia dikuasai syaitan, rugilah dia. Sedangkan dia mampu untuk mendapatkan dengan amal-amal dia. Itu disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni golongan-golongan yang telah dihasut oleh Allah, dihasutnya syaitan, tidak lain itulah golongan-golongan yang rugi. Dan kalimat al-khasilun di sini ada alif lam, ta'arif. Jadi kalau ditanya adakah kerugian ini sekadar di dunia, bagaimana pula di akhirat? Tak. Jawapannya barang siapa yang dikatakan merugi di dunia, maka dia akan benar-benar rugi juga di akhirat. Kalau rugi di akhirat, apa maksudnya? Mereka hidup berpuluh tahun, tak ada kefahaman hidup dalam keadaan hidup yang mau untuk bimbang ambil. Sampai di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala wala yukallimuhumullah wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim. Rugi kerana Allah tidak mahu memandang mereka, berbicara dengan mereka, mengampunkan dosa-dosa mereka. Tidak ada. Rugi di akhirat. Kerugian yang sungguh besar. Seterusnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, innal ladzina yuhaduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan juga Rasulnya, mereka itu adalah golongan-golongan yang hina. Yuhadun Allah wa Rasulahu, yang dimaksudkan menentang itu adalah yang memusuhi. Memusuhi. Kerana mereka pemikiran itu dah dikuasai dihasut syaitan. Maka segala yang ma'ruf kebaikan tidak disukai dan dibenci. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul, mereka yang membenci. Suatu ketika Rasulullah duduk dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapa dia itu Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah ketua munafik anak Islam dan saleh. Nama anaknya Abdullah. Minum dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah minum, Nabi tinggalkan ada bekas minuman itu dalam itu ada air ini. Ya Rasulullah, izinkan aku mengambil air ini. Rasulullah tanya apa tujuannya? Untuk diberikan kepada bapak. Bapak dia itu dah ketua munafik. Apa tujuannya untuk memberi pada bapak? Ya Rasulullah, moga-moga dengan airmu dia minum sifat hatinya, agar dikeluarkan kemunafikan dia. Lalu Rasulullah kata, silakan ambil. Lalu Abdullah pun bagilah kepada ayahnya. Wahai ayah, minum air. Ayah pun bertanya, ayah pun kau bawa air daripada Rasulullah SAW. Minum sisa Rasulullah. Minumlah. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Kan lebih baik kau bagi air kecil mak kau aja. Dia termasuk ayah. Dia benci ke Rasul gitu. Dan kisah yang lain pula, Abu Bakar As-Siddiq itu, Abu Bakar bin Abu Quhafah, bapak dia itu. Tapi bapak dia itu suka mencela Nabi, menghina Nabi. Satu ketika, Sayyidina Abu Bakar tu anak dia. Bapak tu yang mencela Rasul. Lalu dia pun tarik pedang dia. Ya Rasulullah, izinkan aku memancung pada bapakku. Abu Bakar
Rasulullah SAW macam awal tidak kenal itu bapa Abu Bakar. Lalu Rasulullah tanya, siapakah orang yang kau nak macam? Bapakku ya Rasul. Aku tidak kira dia bapa itu pun siapa, selagi mana barang siapa yang menghina ya Rasul, aku akan membunuhnya. Dan kata Rasulullah, jangan Abu Bakar, belum tiba pada masa belum lagi. Jadi kisahnya apa? Itulah kisah yang dikatakan bila orang itu telah dirasuk syaitan sampai benci itu. Barang siapa membenci Rasul, dia membenci Allah Subhanahu wa taala. Itu runa ayat ini. Cuma Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa orang yang membenci Allah dan juga Rasul adalah orang yang menentang Allah dan juga Rasul. Orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul adalah orang itu pasti bukan sekadar membenci, memusuhi. Dan bukannya sifat memusuhi sekadar permusuhan, hasad, dengki dan termasuk untuk menghapuskan. Itu sifat orang yang membenci dan menentang. Itu maksudnya. Kalau sekiranya dia menentang sekadar penyusahan mulut dia, tak jadi apa? Maksud ayat ini adalah orang yang menentang dengan cara nak membunuh musuh. Itu maksudnya. Bukan sekadar orang kata cakap mulut, nak membunuh. Di kalangan orang munafik tahu bagaimana nak cara bunuh Rasulullah SAW. Akhirnya mereka pun berpakatlah dengan orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang munafik. Sehingga benar-benarnya adanya peperangan tabuh di kalangan Alkitab dengan yang Rasulullah dan juga para sahabat. Siapa yang memberi kekuatan kepadanya ahli kitab? Orang munafik tadi. Jadi itulah maksud orang yang menentang Allah dan Rasul bukan sekadar menentang, memang benar-benar memusuhi sehingga memerangi begitu. Tetapi mereka sendiri berada di Madinah, macam mana cara nak memerangi? Kemudiannya bagaimana minta orang luar datang memerangi. Oleh kerana itulah Abdullah bin Ubay bin Salul itu berkata orang musyrikin di Mekah, perangilah Muhammad, aku akan bantu kamu. Itu nama perang apa? Namanya perang Uhud. 1,000 orang semua pergi ke medan Uhud. Sampai di tengah jalan, 700 orang balik. Diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Mengapa kena balik? Kalau balik dalam medan perang, sakit orang musyrikin bunuh mereka pula. Kenalah balik. Biarlah Rasul tidak akan perang sampai. Jadi tinggal ada 300 yang akan memerangi ya, wak kafir pada musyrikin Mekah, jumlahnya 3,000 orang. Jadi apa maksudnya? Itulah maksudnya memusuhi Allah dan Rasul sampai peringkat demikian. Bukan sekadar dia tak suka begitu, duduk diam-diam. Kita tak boleh diam. Semua bermusuhan. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Jangan kamu mengikut langkah-langkah syaitan kerana dia adalah musuh yang nyata. Maksud musuh yang nyata itu, yang pertama dia tidak akan pernah berhenti. Itu musuh yang nyata. Dia tidak pernah berhenti. Itu musuh yang nyata. Yang kedua adalah kamu tidak akan pernah melihat mereka. Allah menyebutnya nyata, tetapi bukan semua dia nyata boleh dilihat dengan mata kepala. Seperti mana syaitan, hasutannya hanya sekadar berbisik, tetapi bukan menunjukkan bahawa dia hadir dan melihat. Jadi oleh kerana itulah barang siapa yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka mereka adalah golongan-golongan yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kata ulama-ulama kita tentang mereka-mereka yang dalam keadaan menentang Allah Subhanahu wa taala, seperti mana satu tentera luar masuk ke satu wilayah untuk menguasai dengan cara memerangi penduduk-penduduk di situ. Jadi begitu juga orang munafik mengumpulkan kekuatan untuk menghalau Rasulullah dan umat Islam, seperti mana mereka belajar daripada orang-orang musyrikin Mekah bagaimana menghalau Rasulullah dan juga orang-orang beriman keluar dari Mekah.
Jadi itu maksudnya, maknanya menunjukkan orang munafik pada zaman Rasul tidak bukan sekadar munafik tak buat kerja, duduk diam-diam, memang bergerak sungguh. Barulah berpaling dan memohon munafik itu. Berpaling Allah Subhanahu Wa Taala sebagai munafikin bidat tidak sebagai minan. Sesungguhnya orang munafik kalau mati tempat dia adalah kerak dalam neraka, tempat paling dalam. Tempat paling dalam itu paling sengsara berbanding orang-orang kufar, orang-orang kafir. Kerana orang kafir dia menyatakan kekafirannya sesat. Orang munafik dia menyatakan dia beriman. Dia menyembunyikan kekafiran. Jadi oleh kerana itu akan jauh lebih keras berbanding azab bagi orang-orang yang kafir. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap menyebut illa alladziina taabu wa aslahu. Kecuali bagi orang yang bertaubat. Maknanya diberi peluang bagi orang walaupun kedudukannya munafik, Allah bagi peluang untuk dia bertaubat. Maka maksudnya dia akalnya dikuasai oleh syaitan. Dia tak faham agama. Dia menentang Allah dan Rasul. Tetapi apabila dia sedar, diinsaf, dan lebih bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun masukkan di kalangan orang yang bersama orang beriman. Pengembaraan sebab nanti kita akan belajar di surah Taubah. Dalam surah Taubah Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang orang-orang munafik yang Allah terima di taubatnya itu. Menunjukkan betapa kasih Allah. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala cerita orang itu menentang Allah dan juga Rasul, tetapi apabila mereka kembali mahukan Allah, Allah Subhanahu Wa Taala mahukan mereka. Apa maksudnya? Diberinya iman, diberinya hidayah. Begitu aja kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, "La'aqdibanna ana wa rusuli, inna Allah qawiyyun 'aziz." Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan juga bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan bahawasanya yang pasti akan menang aku dan juga Rasul. Apa maksudnya di sini? Walaupun mereka dulu bangun menentang Allah dan Rasul, semua tidak akan pernah berjaya. La'aghlibanna, sungguh-sungguhlah yang akan menang itu ana wa rusuli, dan juga Rasulku. Kalimat ana dan Rasuli berkhususan. Aku dan Rasulku, Allah Subhanahu Wa Taala tak menyebutnya dengan yang lain. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala juga tak menyebut dengan yang ana disebut dengan nahnu? Allah menyebut ana. Ana ini adalah pada sifat untuk satu. Kerana nahnu untuk kami lebih nampak pada keagungan, kehebatan, kekuasaan. Nahnu khalaqnakum, kami yang ciptakan kamu. Maksudnya adalah Allah menciptakan. Tapi kalimatnya nahnu. Tapi ayat ini Allah kata ana. Lalu ulama fikir ditanya, Allah Subhanahu Wa Taala pun la'aghlibanna ana wa rusuli. Tidak ada agar kita mengetahui bahawa seni perjalanan kehidupan manusia ini semua di atas aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga manusia dia tidak akan boleh mengubah aturan yang telah Allah atur secara hakikat. Lalu apa yang diubah manusia sebenarnya itu adalah ketetapan Allah yang bukan berubah hakikat tapi khayalan. Maksudnya bahawa dunia ini dia berjalan dengan khayalan. Oleh kerana dengan khayalan, manusia boleh mengubahnya. Tetapi hakikat manusia tak boleh diubah. Apa maksud hakikat di sini? Seperti mana manusia mati. Tapi manusia yang boleh mengubah kematian. Manusia itu adanya roh, tetapi tidak ada manusia boleh cipta roh. Hujan turun, tak ada manusia boleh yang tahan daripada hujan yang turun. Itu ketetapannya disifati hakikat. Tetapi yang lain-lain dengan pemikiran yang manusia yang membawa pada memerangi Allah dan Rasul, menentang Allah dan Rasul, itu semua adalah semua khayalan. Khayalan. Seperti mana contoh begini, Iblis, dia yang menghasut agar manusia menyembah selain pada Allah. Cuma soalannya,
Adakah iblis itu sendiri pernah menyembah daripada Allah? Jawapannya tidak pernah. Lalu bagaimana dia boleh membawa manusia sembah daripada Allah? Pada iblis bukannya makhluk yang pernah ataupun tidak ataupun pernah menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu kata ulama, iblis datang dengan merajut manusia berkhayalan. Jadi maksud dia juga tidak ada sunnah wajib bagaimana keadaan manusia yang menyembah berhala, menyembah batu, hakikatnya sebuah khayalan. Mengapa? Batu yang disembah bertasbih, hakikat batu itu tak bertasbih. Hakikatnya besi, apa saja yang disembah manusia, pokok sekalipun, itu bertasbih. Itulah hakikat yang takkan boleh berubah walaupun manusia menyembah pokok. Itu. Tapi yang manusia menyembah begitu begini, itu semua adalah khayalan. Itu kehidupan adalah kehidupan khayalan. Jadi dengan kehidupan khayalan inilah ulama-ulama yang terkait di sini kamu akan faham orang yang hidup dalam khayalan adakah boleh menang dalam kehidupannya, adakah boleh menang. Contohnya, kita nak tanding sama-sama kita lupa lari 100 meter pasti dia. Semua dari ini. Okey. Cuma kita buat cara baru dengan cara berkhayalan saja. Jangan lari betul. Dan bunyilah. Bunyi semua pun lari. Bukan lagi betul, semua berkhayalan. Jadi apa maksud di sini, kita tidak akan pernah menemui ada orang yang menang di situ. Khayalan tidak akan pernah menang apa-apa kerana dia tidak ada mengandungi hakikat. Seperti mana contoh seorang pelajar, ini kisah benar. Budak ini terlalu buat berkhayalan. Kisah benar. Dia pergi jumpa cikgu dia. Cikgu, kenapa bagi saya markah kosong ni? Cikgu pun duduk. Awak tak jawab apa-apa pun. Saya jawab tapi secara khayalan. Takkan cikgu tak tahu? Cikgu pun macam mana? Awak menaik itu. Menaik itu pun jawab salah tau. Ini teruk lagi ni. Jadi apa maksudnya di sini? Seseorang boleh melakukan sesuatu dengan khayalan tanpa disedar. Ya, oleh kerana itulah bila seseorang dihantar syaitan, boleh dikatakan seorang di sana hakikat ini tetapi seperti mana contoh orang yang kena sihir, dia seolah-olah buat sesuatu, nampak sesuatu, hakikatnya tak berlaku. Jadi oleh kerana itu kalau ditanya adakah golongan ini boleh menang kalau kehidupannya bukannya kehidupan hakikat, itulah Allah kata bahawasanya yang menang aku dan Rasulku kerana apa? Allah dan Rasul itu dia adalah hakikat. Sedangkan kehidupan ada kita, kehidupan orang munafik itu semuanya adalah menunjuk pada sebuah khayalan saja. Mengapa khayal? Sebab hakikat Allah tidak pernah menetapkan manusia untuk menyembah kepada Allah. Tidak ada ketetapan berupa hakikat itu. Lalu bila wujudnya manusia sembah kepada Allah, itulah hakikat khayalan manusia yang memilihnya sehingga menyembah kepada Allah. Itu bukan ketetapan Allah secara hakikat. Itu adalah apa yang digambarkan manusia lalu Allah menetapkan dia berlaku. Jadi sudah akidah. Inna Allah qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha kuat lagi Maha perkasa. Menunjukkan bahawasanya agar umat Islam yang melihat ada sebaik daripada Islam yang boleh berada di atas. Agar umat Islam jangan melihat bahawasanya ada yang lebih hebat berbandingnya kita. Agar jangan kita melihat ada agama yang lebih unggul daripada Islam. Agar kita melihat ada Tuhan daripada Allah yang lebih hebat daripada Allah. Itulah maksud Inna Allah qawiyyun aziz. Bila Inna Allah qawiyyun aziz, lalu oleh kerana itulah kita melihat pada sejarah peradaban Islam tidak ada kekalahan dalam Islam. Tidak ada. Kerana apa? Kemenangan itu kerana mereka bersama Allah dan juga Rasul. Sedikit risau kita disebabkan begini pada zaman sahabat kemudian tabi'in bila mereka berjihad dan nak sampai kemenangan, puncak kemenangan, tapi mereka tidak akan tamatkan peperangan sehingga mereka akan bertanya, siapa di antara kamu melihat Rasulullah dulu waktu hidup? Seorang sahabat. Ada sahabat Rasulullah SAW yang melihatnya sebab mereka bersama dengan tabi'in, aku melihatnya.
Marilah tu. Kami berwasilah dengan kamu agar Allah membenarkan akan peperangannya. Kemudian tabi'in. Okey, tabi'in adalah orang-orang yang mana tidak melihat Rasulullah, cuma melihat sahabat. Dan bila dia sampai ke hampir ke puncak kemenangan mereka, mereka bertanya, siapa antara kamu pernah melihat sahabat yang sahabat itu melihat Rasulullah? Dia kata, aku melihat Abu Bakar Siddiq, aku melihat Umar. Kami berwasilah dengan kau agar Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan dalam peperangan itu. Sehingga berikutnya tadi Nabi dia benar melihat sahabat melihat Rasulullah. Apa maksudnya? Kerana bagi mereka itu adalah salah satu kemenangan sebab Allah kata ana wa rasuli. Perlu dihubungkan apa-apa pun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu jihad fi sabilillah, kamu kena hubungkan jihad kamu dengan Rasulullah. Itu oleh kerana itu Allah cakapkan dia maha kuat lagi maha perkasa sehingga tidak mungkin dapat ditewaskan atau dilemahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfirullah wa atubu ilaih.